Perbandingan penyebaran propaganda dahulu dan sekarang. Propaganda telah wujud sejak dahulu lagi, iaitu sebelum Tanah Melayu meraih kemerdekaan. Namun, penyebaran propaganda pada era globalisasi ini yang tiada batas teknologinya sudah tentu berbeza. Walaupun begitu, tujuan propaganda tetap sama, iaitu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sesuatu isu. Sebenarnya, bagaimana propaganda disebarkan? Sekiranya kita beralih ke zaman penjajahan, iaitu sebelum merdeka, propaganda disebarkan melalui media seperti buku, risalah, peta, pamflet, gambar dan artikel. Media ini menjadi instrumen penting dalam komunikasi di antara pihak kerajaan dengan masyarakat awam, terutamanya untuk agenda peperangan. Sebagai contoh, di era penjajahan British, sebuah organisasi Department of Clinton House telah ditubuhkan oleh Kabinet British pada 5 September 1914 bagi menguruskan propaganda British sepanjang zaman peperangan dengan menggunakan pelbagai media. Beralih pula pada era globalisasi, sudah sedia maklum bahawa kecanggihan teknologi sekarang sudah tidak terbatas, yang mana wadah penyebaran propaganda lebih tertumpu kepada media massa seperti radio, televisyen dan internet. Hal ini kerana media massa lebih mudah mencapai sejumlah besar pengguna media serta lebih efektif penyebarannya. Sekian lama menunggu, akhirnya Malaysia bertemu dengan tahun 2020. Tahun yang dicanang-canang sebagai tahun negara mencapai status maju. Namun, memasuki tahun 2020, semuanya agak kelam. Usah kata negara maju, pemikiran rakyat pun masih belum maju. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebanyak 80% daripada maklumat yang diterima melalui platform 3R iaitu Race, Religion dan Royalty mengandungi kandungan berbau perkauman, manakala selebihnya ialah isu keagamaan. Platform 3R merupakan portal aduan khas yang diperkenalkan oleh SKMM bagi membolehkan rakyat Malaysia menyalurkan maklumat mengenai kandungan berunsur perkauman, keagamaan dan menghina institusi diraja. Pada tempoh pertama 6 minggu selepas pelancaran platform ini, sebanyak 21,296 kes mengenai kandungan berunsur perkauman, keagamaan dan menghina institusi diraja direportkan. Daripada jumlah yang diterima oleh SKMM, sebanyak 19,968 maklumat masih di dalam proses pengesahan, manakala 259 lagi maklumat sudah diambil tindakan. Okey, seterusnya, 1 daripada 5 orang rakyat Malaysia mengalami isu diskriminasi kaum untuk menyewa hartanah, iaitu sebanyak 21%. Rakyat Malaysia berbangsa India adalah paling terjejas, iaitu lebih kurang 46% berbanding etnik Cina, iaitu 20% dan Melayu ialah 18%. 6 daripada 10 orang menyatakan mereka pernah membaca iklan yang menunjukkan kaum yang menjadi pilihan untuk diberi sewa. Pilihan kaum tertentu dalam iklan menyewa adalah disifatkan sebagai satu sikap perkauman. Akhir sekali, statistik dunia menunjukkan bahawa Malaysia merupakan negara ke-11 paling resis di dunia. Pada Januari yang lalu, satu lagi isu perkauman hangat dibincangkan di media massa. Isu ini melibatkan sebuah sekolah di Puchong yang telah menggantung perhiasan talung untuk menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Isu ini bermula apabila seorang ahli politik memuat naik kenyataan di media sosial mengatakan bahawa beliau telah menerima aduan daripada ibu bapa para pelajar yang berasa tidak selesa dengan perhiasan tersebut. Sekolah itu juga telah didakwa menentang perlembagaan kerana cuba untuk menyebarkan ajaran agama lain kepada para pelajar yang beragama Islam.
Pada pendapat saya, isu perayaan tidak sepatutnya dijadikan alat propaganda. Jika kita ingin menjadi sebuah negara yang maju dan stabil, kita mestilah menjadikan perayaan sebagai satu faktor yang mengeratkan lagi perpaduan di antara semua kaum dan melakar imej Malaysia sebagai sebuah negara yang unik. Namun begitu, isu seperti pemasangan tanglung dan tulisan Jawi yang menjadi alat propaganda semakin kerap berlaku pada akhir-akhir ini. Hal ini amat membimbangkan kerana perkara seperti ini boleh menghakis perpaduan di antara kita semua sedikit demi sedikit. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, marilah kita semua saling menghormati perbezaan masing-masing dan tidak menjadikan perbezaan itu sebagai alasan untuk bersengketa. Semua lapisan masyarakat, tidak kira di peringkat pemimpin kerajaan maupun anak kecil, perlulah memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang telah kita kecapi selama ini. Cabaran ini merupakan kunci utama kelangsungan hidup kita sebagai sebuah negara. Amat dikesalkan jika ada sesiapa yang membuat kenyataan panas dan provokatif yang boleh membawa kepada konflik dan ketegangan serius yang boleh menjejaskan perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Terdapat banyak isu propaganda kaum dan agama yang telah berlaku di Malaysia. Salah satunya adalah isu yang berkaitan tentang larangan mengamalkan ajaran agama di sebuah sekolah. Perkara ini telah terjadi di Maktab Rendah Sains Mara di Sarawak. Pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan berita palsu yang menyatakan bahawa pelajar yang beragama Islam tidak dibenarkan untuk mengamalkan ajaran mereka di sekolah tersebut. Perkara ini telah menjadi satu kontroversi dan telah viral di media sosial sehingga telah mendapatkan perhatian rakyat Malaysia dan pihak kerajaan. Menteri Pendidikan kedua iaitu Datuk Seri Idris Yusof menyatakan bahawa tiada penyataan atau larangan sedemikian telah yang dikuatkuasakan atau diperkenalkan. Beliau berkata lagi bahawa pernyataan tersebut adalah palsu yang bertujuan untuk melaga-lagakan antara satu sama lain dan memperburukkan kerajaan. Beliau juga berkata bahawa isu ini sengaja digembor-gemborkan untuk mendatangkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Isu ini merupakan isu lama namun dibangkitkan oleh pihak tertentu yang mempunyai agenda yang tidak baik demi kepentingan diri mereka sendiri. Menurut Datuk Seri Idris, beliau berkata bahawa pihak kerajaan tidak pernah melarang seseorang itu untuk mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan apabila Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sikap toleransi terhadap pelbagai budaya dan agama demi membentuk masyarakat yang harmoni dan aman damai. Seperti yang kita tahu tentang propaganda, propaganda ni jika kita lihat kat sebelumnya tentang konsep propaganda, pendapat dan sebagainya, jika kita ketahui, propaganda ini juga mampu mempengaruhi emosi dan tindakan seseorang individu. Jadi jika kita kaitkan propaganda dengan perpaduan kaum di negara kita ini, apakah harapan propaganda dalam memupuk perpaduan kaum dan agama dalam kalangan masyarakat? Pertama sekali adalah melalui propaganda ini kita kerajaan ataupun siapa-siapa sahaja mampu memberi pendedahan kepada masyarakat tentang nilai-nilai murni yang harus diamalkan. Semangat patriotisme, semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat kita. Jika kita lihat nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, toleransi, kerjasama dan sebagainya amatlah wajar kita amalkan demi untuk mengukuhkan dan mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat kita. Jika kita lihat negara Malaysia antara negara yang unik sebab kita mempunyai pelbagai kaum. Jika kita lihat sekarang ni, contohnya sekarang ni kita ada Melayu, Cina, India yang
sekarang ni kita hidup bersama-sama dalam satu negara sebagai satu masyarakat Malaysia. Jadi usaha untuk mengukuhkan dan memantabatkan perpaduan kaum dan agama ni adalah sangat penting. Sebab ini juga dia akan menjadi satu tonggak kekuatan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Perpaduan yang utuhannya mampu terhasil apabila rakyat pelbagai kaum, etnik dan agama saling menghormati. Baik saudara, perpaduan rakyat Malaysia terselah setiap kali musim perayaan, khususnya semasa upacara sambutan perayaan diadakan. Dengan itu, sambutan setiap perayaan boleh dikatakan berjaya memupuk keharmonian, muhibah serta keamanan negara. Malaysia ni kita buat negara maju sebab